di TV9. Kita masih lagi dalam operasi untuk mengesan suspek-suspek yang dipercayai terlibat dalam kegiatan jenayah di sekitar Kuala Lumpur ni. Ada orang ekori kau. Perasan aku dah 2 kali dah tau. Kereta yang sama follow aku kat belakang. Kalau betul Jaslina diekori, dia kena lebih hati-hati. Siapa yang arahkan awak untuk intip saya? Gerak khas ke finale. Jumaat dan Sabtu 10.30 malam di TV3. Kalau gila bahaya dia. Takutnya aku. Kenapa? Dia ada enzimia. Enzimia dia boleh bunuh, boleh tetak hang tak sedar diri. Kalau hang mati, siapa jadi ketua kampung? Siapa jadi ketua kampung? Apa ni? Skizofrenia. Apa ni? Skizofrenia. Kan tak jauh. Kenapa dah nikah tak bagi tahu Pak Din? Tak bagi tahu pun. Tis Pak Din sama macam tis Pak Din. Apa ni? Hang menikah tak beritahu aku. Aku kawan hang tau. Hazlan kata dia nak berpisah dengan aku. Oh, ya ke? Dah, dia kata dia tak tahan dah dengan aku. Mungkin ada sebab lain kot. Maksud kau? Even though kita dalam different line ke apa ke, tapi artis ni kesatuannya kuat. Penyanyi ke, pelakon ke, whatever you want to do, make sure bila orang turn off the TV, orang habis dengan lagu you, orang boleh relate, orang boleh fikir apa yang diorang nak buat dengan diorang. Aduhai, sana bersepah, sini pun bersepah. Bibah baru jemuk lantai. Kemas semua barang lah dalam dapur ni. Agak dia teruk lah. Kalau kotor macam ni, memang membebel lah si Bibah nanti. Kita sesuai lah doang kita. Hantar jalan beli apa? Tahan je lah telinga satu keluarga dengan Karena. Bibah Bebel, Isnin ini 8.30 malam dalam skrin di 9. Sekali pandang je, Syira terus jatuh hati pada si Faizul. Cumanya, dia tak berapa faham dengan logat si Faizul ni. Saya tak pernah lagi jatuh hati dengan mana-mana tenor selain pada awak. Tapi tak apa, nasi kerabu ada untuk menyelamatkan keadaan. Lah ni siapa yang buat nasi kerabu ni? Saya tak rasa saya masak nasi kerabu ni. Sajikan kebahagiaan, nikmati cinta dalam Nasi Kerabu untuk Cik Abel. Suka bodoh? Selasa hingga Khamis 8.30 malam di TV9. Kita sedang berhadapan dengan keadaan yang amat menyedihkan di mana 1 daripada 5 orang kanak-kanak di Malaysia mengalami masalah bantut. Kanak-kanak bantut adalah kanak-kanak yang lebih rendah daripada ketinggian yang sepatutnya untuk umur mereka. Masalah bantut boleh memberi kesan jangka pendek dan panjang yang serius kepada kanak-kanak. Kanak-kanak bantut memiliki sistem imuniti yang sangat lemah dan mudah dijangkiti penyakit. Apa yang dibimbangi, anak yang terbantut akan mengalami masalah kekurangan fungsi intelektual yang akan menjejaskan prestasi pembelajaran di sekolah. Bagi mencegah masalah bantut, amalan pemakanan sihat harus dimulakan seawal 1000 hari pertama kehidupan, iaitu dari saat kehamilan sehinggalah anak berusia 2 tahun. Oleh itu, ibu dan anak perlu makan makanan yang berkhasiat. Ibu hamil perlu mengambil makanan yang seimbang dan kaya dengan nutrien seperti protein, asid folik dan zat besi bagi menjamin kesihatannya dan perkembangan bayi dalam kandungan. Kesihatan dan pemakanan semasa hamil yang sempurna akan melahirkan anak yang sihat. Bayi perlu disusukan dengan susu ibu sahaja bermula dari lahir sehingga berumur 6 bulan dan diteruskan sehingga bayi mencapai umur 2 tahun bagi membolehkannya membesar dengan sihat. Pada umur 6 bulan, bayi juga perlu diperkenalkan dengan makanan pelengkap yang berkhasiat dan mencukupi. Makanan pelengkap mestilah disediakan daripada pelbagai jenis makanan, tekstur, warna dan rasa agar anak mendapat semua khasiat makanan. Ini penting bagi menjamin pertumbuhan dan perkembangan kognitifnya yang optimal. Kebersihan dan sanitasi juga penting dalam menangani masalah bantut. Oleh itu, amalan penjagaan kesihatan dan kebersihan perlu dicontohi daripada ibu bapa di rumah. Kanak-kanak merupakan harapan kita. Mereka adalah masa depan negara. Bantut boleh dicegah. Anak Malaysia sihat,
tinggi, cerdas dan cergas. Tahukah anda faktor persekitaran dan penggunaan gadget antara faktor yang boleh menyumbang kepada masalah mata? Katarak, glaukoma, rabun dan juling. Itu merupakan antara masalah utama kesihatan mata yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Lebih merisaukan, sesetengah pesakit mata berisiko menjadi buta. Ikuti perbincangan mengenai kesihatan mata dalam Hello Doktor Ahad 5.30 petang, TV3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan tempatan Chechnya, Rusia mengumumkan pihak berkuasanya membunuh 6 suspek militan dalam satu operasi dilancarkan di wilayah itu. Menurut pemimpin Chechnya, operasi ketenteraan di perkampungan Qatar Yurt turut mengorbankan suspek utama pengeboman di lapangan terbang Moskow pada 2011 yang meragut 37 nyawa Aslan Vyutukayev. Kejayaan menumpaskan kumpulan militan itu menandaikan saki baki Daesh di wilayah terbabit dipantras sepenuhnya. Vyutukayev dikatakan sudah lama berada dalam senarai individu paling diburu kerajaan Rusia ekoran pembawitannya dalam beberapa siri serangan sejak 2011. Susulan operasi terbabit, Presiden Rusia Vladimir Putin menghubungi pemimpin Chechnya bagi merakamkan ucapan tahniah atas pelaksanaannya. Di Peru, tekanan yang dihadapi oleh petugas Barisan Hadapan Sektor Kesihatan memaksa mereka melancarkan tunjuk perasaan di seluruh negara. Doktor antara yang menyertai bantahan yang dimulakan dengan mogok lapar itu. Tunjuk perasaan yang bermula sejak seminggu lalu membantah kegagalan kerajaan menyediakan bekalan keperluan kesihatan dan perubatan mencukupi. Mereka juga menuntut kenaikan gaji susulan beban kerja lebih masa bagi mengendalikan peningkatan pesakit COVID-19. Menurut Setiausaha Agung Kesatuan Sekerja Perkhidmatan Sosial yang turut menyertai bantahan, jaminan syarat pekerjaan minimum amat diperlukan ketika ini. Setiap penambahbaikan kelak bakal menambah perhatian kepada pesakit. Peru, negara Amerika Latin yang paling teruk terjejas akibat pandemik dengan 266 petugas kesihatan dilaporkan meninggal dunia. Sekian berita terkini, teruskan menonton TV3. Saya Siti Khadijah Jaafar. Salam hormat dan Assalamualaikum.